Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tajuk berita hari ini, Mahathir Critical. Bukan bermakna Mahathir Critical dengan kesehatannya, tetapi critical dengan keadaan politik hari ini setelah beliau yang disahkan memang hilang deposit. Baru-baru ini, satu ulasan dari syabudin.com hangat di media sosial setelah 4 Menteri Besar PN yang bertemu dengan Tun Mahathir. Satu ulasan dari syabudin.com, pas sepatutnya bawa 4 MB bertemu pengerusi PN, bukan berjumpa orang hilang deposit. Sebagaimana dilaporkan media dan gambar-gambarnya turut tersebar di media sosial, Presiden PAS Hadi Awang semalam mengetuai rombongan pemimpin tertinggi parti itu bertemu Tun Mahathir. Yang hadir ialah Menteri Besar Perlis, Shukri Ramli, Sanusi, Menteri Besar Kedah, Nasruddin Daud, Menteri Besar Kelantan, Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Terengganu, serta Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hasan. Difahamkan pertemuan selama 90 menit itu untuk membincangkan berkenaan pembangunan ekonomi di negeri-negeri yang ditadbir PAS. Adalah dipercayai ini merupakan merupakan pertemuan kali pertama melibatkan 4 Menteri Besar PAS secara serentak yang diketuai Hadi Awang dengan Tun Mahathir. Sebelum ini, di kalangan Ketua Kerajaan Negeri PAS yang kerap dan hampir tidak pernah tertinggal setiap kali Hadi Awang bertemu dengan Tun Mahathir hanyalah Ahmad Samsuri yang dikatakan orang paling dipercayai Presiden PAS itu. Bagi Shukri yang menjadi MB Perlis sejak PRU 15 dan Nasruddin yang menerajui Kelantan sejak PRN baru-baru ini, pertemuan dengan Tun Mahathir ini barangkali yang pertama buat mereka. Apa mustahaknya Hadi Awang membawa 4 menteri besar itu bertemu Tun Mahathir? Pernahkah sebelum ini beliau membawa 4 MB berkenaan bertemu dengan Mahyadin ataupun Muhyiddin Yassin, pengurus CPN sendiri? Tidakkah sepatutnya sebelum mengadakan pertemuan dengan Tun Mahathir, Hadi Awang harus membawa mereka itu bertemu dengan Mahyadin terlebih dahulu, memandangkan kedudukannya sebagai pengurus CPN, gabungan yang PAS berada di dalamnya. Sebagai bekas Perdana Menteri dan pernah menjadi Menteri Besar Johor, jika ingin berbincang atau mendapatkan idea mengenai pembangunan ekonomi negeri, bukankah Mahyadin jauh lebih berwibawa berbanding Tun Mahathir? Apakah dalam hal ini bagi PAS dan Hadi Awang, Tun Mahathir yang hilang deposit ketika bertanding dalam PRU 15, lepas dan tiada kaitan dengan PN, lebih penting berbanding Mahyadin? Ketika pertemuan dengan Tun Mahathir itu, Hadi sepatutnya bertemu dengan pihak polis Bukit Aman untuk diambil keterangannya, berhubung ucapannya yang mempertikaikan kuasa lembaga pengampunan. Bagaimanapun beliau dilaporkan memohon soal siasat itu ditangguhkan atas alasan keuzuran. Tetapi dalam keuzuran dengan pihak polisi itu, rupa-rupanya boleh pula bertemu dengan Tun Mahathir dengan wajah yang nampak ceria. Mahyadin tak penting dan polis juga tak penting. Agenda apakah yang penting sangat untuk Hadi Awang bersama 4 MB PAS bertemu dengan orang hilang deposit berkenaan? Sudah pasti ini menimbulkan banyak tanda tanya. Saudara-saudara, sekian saja kali ini. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Tonton dan Bapak yang amat dihormati sekalian, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Hari ini ada satu keputusan mahkamah yang pasti menggemparkan seluruh kepimpinan politik Malaysia dan terutamanya kepada musuh-musuh Zahid Hamidi. Dalam satu ulasan dari syabudin.com, selepas Zahid Hamidi bebas, mampukah PH menang 2 pilihan raya kecil Johor, dan mampukah Anwar bertahan lagi di pilihan raya
umum yang ke-16 nanti. Pertama-tamanya, sebelum terlupa dan agar dilihat seperti tidak sama bersyukur, ingin diucapkan tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi kerana tidak lagi bergelar kluster mahkamah bermula hari ini. Ia berikutan beliau telah dibebas tanpa dilepaskan oleh Mahkamah Tinggi atas kesemua 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram berkaitan dana Yayasan Akal Budi yang sedang dihadapinya. Hakim Mahkamah Tinggi Colin Lawrence Sequeira, kini Hakim Mahkamah Rayuan, membenarkan permohonan DNAA dibebas tanpa dilepaskan terhadap Zahid Hamidi yang dipohon oleh Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Dusuki Mokhtar. Permohonan menggugurkan kes itu dibuat oleh pihak pendakwa berikutan penerimaan terhadap representasi yang dikemukakan oleh Zahid Hamidi agar kesemua kesnya digugurkan. Meskipun digugurkan daripada semua 47 pertuduhan, DNAA yang diputuskan itu bermakna Zahid Hamidi masih boleh didakwa di lain masa jika didapati ada bukti-bukti baru diperolehi oleh AGC ataupun pejabat pegawai negara. Tetapi logiknya, selagi kerajaan perpaduan ini masih berkuasa dan Zahid Hamidi berada di jawatannya sekarang, kemungkinan untuk melihat beliau didakwa semula biasanya amatlah tipis. Sementara UMNO tentunya gembira dan bersyukur dengan tindakan pihak pendakwaan memohon pengguguran kes Zahid Hamidi. Di mata umum, ia telah dianggap sesuatu yang pelik dan dalam perbualan dengan banyak pihak, lebih ramai yang geleng kepala berbanding mengangguk setuju. Pertama, kes ini sudah berada di peringkat membela diri, di mana sebelum ini telah diputuskan ada kes prima facie oleh mahkamah. Bila ada prima facie, berarti pihak pendakwaan sudah memiliki bukti yang kukuh tentang kesalahan yang dilakukan oleh Zahid. Maka, tentulah jadi pelik bila pihak pendakwa setuju pula kes digugurkan dan menerima representasi yang dikemukakan oleh pihak pembela. Kedua, keputusan pihak pendakwa ini berlaku hanya 4 hari setelah Ahmad Teriruddin Muhammad Saleh dilantik sebagai Peguam Negara yang baru menggantikan Muhammad Idrus Harun. Sebelum itu, sekira-kira sebulan lalu, Ketua Pendakwa Raya, Raja Rosella Rajatoran, secara tiba-tiba digugurkan daripada mengetuai pendakwaan terhadap kes Zahid Hamidi. Kemudian dilaporkan, pengguguran itu dibuat kerana Raja Rosella secara tiba-tiba memohon untuk bersara awal. Setelah dua kali tiba-tiba, hari ini tiba-tiba pula Zahid mendakwa. Tiba-tiba pula pihak pendakwa memohon kepada mahkamah agar Zahid Hamidi dibebas tanpa dilepaskan daripada semua kes yang dihadapinya. Pun begitu, oleh kerana pengguguran kes Zahid ini berlaku hanya kira-kira 5 hari lagi sebelum pengundian PRK Pulai dan Simpang Jeram pada 9 September, kesannya terhadap pilihan raya itu sedang menjadi bualan di merata ceruk percakapan politik. Ada yang mengatakan keputusan ini seperti memberi peluru percuma kepada PN untuk mereka meningkatkan lagi serangan serta hentaman kepada PHBN, Kerajaan Perpaduan serta Anwar Ibrahim. Tidak kurang yang meramalkan, ini sekaligus akan menyebabkan calon PH lebih sukar untuk memperolehi kemenangan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa pula komen Anda setelah Zahid Hamidi dibebaskan tanpa dilepaskan oleh mahkamah? Bagi saya ini satu lagi keputusan yang pasti mengejutkan ramai. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.